kan. Macam orang perempuan lah, marah-marah ngungkit, aduh macam-macam, terdarah macam-macam, hari-hari masakan. Nampak semua cerita. Abang sakit belakang macam nak mati pun ada, saya yang picit kan. Malaikat padam tu, pahala picit tadi padam. Saya masak untuk abang hari-hari, padam pahala hari-hari. Saya lahirkan 7 anak untuk abang, habis padam pahala beranak, lagi rugi. Cuba tengok orang lelaki, mana dia nak ungkit, sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni kan. Tapi tak payahlah, tak payah muflis pahala, buat apa kan. Dah bagi senyap-senyap lah kan. 7 golongan yang mendapat naungan Allah tu: pemimpin yang adil, orang muda yang menyibukkan diri beribadah pada Allah, orang yang hatinya terpaut pada masjid, orang berkasih sayang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Kan? Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun dia tak nak, yang buruk lagi tak selera, macam itulah kan. Yang keenam, tangan yang memberi sumbangan tanpa pengetahuan tangan kiri dia, makna menyembunyikan sumbangannya, itu paling baik sekali. Habis yang tunjuk-tunjuk tu tak elok lah, tak semua ada orang dia tunjuk tu dengan niat supaya orang lain ikut dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, tuan imam yang bahagia, tuan pengurusi masjid, barisan imam, barisan jawatankuasa penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, hari ini, malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Dan malam ini kita berceritakan tentang pengorbanan yang dikorbankan. Macam itulah kan, macam tu, pengorbanan yang terkorban, macam itulah, terbalik macam itulah kan. Yang bersempena dengan Hari Raya Aidiladha, Aidiladha yang akan berlangsung tak lama lagi. Kadang orang buat korban, dia pun buat korban kan? Tapi kadang terkorban yang nak dia buat korban tu, pahala pun tak ada kadang-kadang kan. Jadi memanglah tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, kalau ikutkan setiap tahun, kalau tengok nak pula yang belah-belah selatan ni, dia punya sambutan kepada Aidiladha tu, dia punya tanggapan dia tu beza dengan Aidilfitri. Sedangkan Aidiladha ni tak kurang orang kata pentingnya sambutan tu kan, menyambut tu, meraihkannya tu tak kurang pentingnya dengan Aidilfitri. Itu sebab kita sebut dua perayaan yang besar dalam umat Islam kan. Jadi ibadah korban ni merupakan ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam dan merupakan sunnah yang sentiasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita tengok, korban ini merupakan satu amalan untuk mengampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih binatang korban dan kemudiannya diagih-agihkan ya, diagih-agihkan kepada fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan, golongan asnaf, yang mana kita sembelih pada 10 Zulhijjah dan 3 hari selepasnya, iaitu hari-hari tasyrik, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, dengan niat dan bukannya saja-saja sembelih nak bagi mati binatang tu ya, tapi dengan niat menghampirkan diri kepada Allah. Kalau tengok takrifan korban ni macam-macam, yang tu yang kita faham. Pada setengah orang letakkan kepala kambing, kepala lembu tu hantar ke dukun tu pun korban juga kan. Dia mempersembahkan, syaratnya kalau kau nak berubek ni bawa kepala kambing sini, ada korban tu ada juga.
Begitu juga maksud korban ini adalah pemberian kesanggupan melakukan sesuatu atas kebaktian dan kasih sayang. Biarlah aku berkorban kan, macam Piramli kan, anakku Sazali tu kan, macam tu lah. Dan sanggup buat apa juga untuk anak tu, berkorban dia, biarlah dia susah, biar apa janji anak dia kan. Macam tu lah. Macam seorang ayah kan, bekerja teruk pagi sampai ke malam demi untuk kelangsungan kehidupan keluarga ni, pun korban juga. Begitu juga orang yang menanggung penderitaan akibat sesuatu perbuatan, dia menjadi korban dalam hal ni contohnya kan. Begitu juga berlakunya kemalangan malapetaka yang menyebabkan kematian, itu juga dipanggil korban. Berapa ramai yang terkorban katakan, 18 orang yang terkorban dalam nahas itu contoh. Jadi itu juga merupakan definisi kepada perkataan korban. Dan jenis korban ada korban sunat yang ada korban sunat, sunat muakkad, sunat yang dituntut bagi orang yang berkemampuan. Begitu juga satu lagi korban nazar wajib. Dia kata kalaulah dia sudi kahwin dengan aku tumbang seekor lembu, dia kata macam itulah kan. Aku dapat rizak, aku peksa, aku bagusnya, aku nak tumbang seekor lembu. Beza tuan-tuan dan puan sekalian, orang yang korban nazar ni terkorban jadi korban wajib, dia tak boleh makan. Dia boleh makan tapi lembu yang dikorban tu tak boleh makan. Ya, kan ada yang mutabalik dah tak boleh makan, dah tak makan mati pula kan. Maknanya lembu yang dia niatkan tu kan. Dan kelebihan melaksanakan ibadah korban ini kita kena faham seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari raya korban yang lebih disukai Allah melainkan menumpahkan darah, yakni menyembelih binatang korban. Sesungguhnya binatang korban itu akan datang pada hari kiamat bersama dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan Allah memberi pahala ibadah korban itu sebelum darah binatang korban itu jatuh ke bumi. Oleh itu elokkanlah korban kamu sebelum sampai cocah lagi darah itu kat tanah tu, dah sampai pahala dah kat Allah Ta'ala. Tu pentingnya niat kita kan, penting niat kita. Ada orang tu sebabnya kadang-kadang ada orang tu boleh dengar je harga satu bahagian korban pun dah emosi dah. Berapa? 850 kilo betul masjid ni. Dah masjid tu kilo korban kan. Kan satu bahagian 850 berapa? 900. Sini 900. Jangan main sebab masjid dia naik tangga. Bukit dia lain sikit 900. Betul lah tu. Sekali dengan kos pengurusannya lagi kadang-kadang kan, macam-macam. Plastik nak plastik yang bagus-bagus. Kan baru hantar dah bocor cicil lagi tu hal pula kan. Ya, mana ada barang murah sekarang. Semua mahal tuan-tuan kan. Koncing pun dah bayar RM2 kilo tu kat lumpur. Ada satu toilet tu koncing RM2. Tengok apa? Koncing keluar pemata koncing tu. RM2 tak poning pun, tapi sah bersih tuan-tuan, boleh baring kan? Dalil ibadah korban, dalam ibadah korban kita lihat yang pertama ni dalam surah Al-Kautsar, Allah Ta'ala beritahu, inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah memberikan kurniaan kebajikan yang banyak. Fasalli lirabbika wanhar, oleh itu dirikanlah salat dan sembelihlah. Dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan sembelihlah binatang korbanmu. Kerana apa? Sebagai ibadah dan mensyukuri nikmat Tuhanmu. Salah satu tanda syukur kita join korban. Siapa yang belum daftar nama, sila daftar copek. Rugi kalau tak masuk. Kalau tak percaya, pergilah mana-mana masjid, tengok senarai nama orang yang masuk bahagian korban ni, kebanyakannya nama berulang tiap-tiap tahun. Bukannya orang baru sangat pun, orang yang sama tiap-tiap tahun. Dia masuk 3 ekor lah. Saya silap bertambah lagi. Sebab apa? Sebab dia dah rasa dah kelazatan dia menginfakkan sebahagian pada harta dia di jalan Allah. Tak ada lah tuan-tuan, hoi aku tak nak lagi dah masuk korban ni, mahal gila. Tak ada orang cakap macam tu. Macam orang pergi umrah lah, mana cakap tak ingin aku pergi umrah lagi dah. Tak ada orang cakap macam tu.
Paling kuat pun dia marah kat ustaz yang bawa dia tu. Aku cari orang lain dan nak pergi tapi dia cari orang lain, contohlah. Kan, aku tak nak pergi dengan travel ni, aku pergi dengan travel ni. Itulah paling kurang. Tapi tak ada yang tak ingin aku pergi lagi, dah panas, ramai orang, tak terdaya lah, biarlah aku duduk Malaysia ni. Tak ada orang cakap macam tu. Kalau ada orang cakap tu, tolong beritahu. Senang saya masuk dan senarai ceramah gitu. Ada seorang apa, Kat Melaka tu. Tak ada. Semua orang happy. Kan, semua orang happy. Macam tu juga menginfakkan sebahagian. Orang yang dah rasa kelazatan mengeluarkan duitnya berbelanja di jalan Allah, dia akan faham maksud dia. Ada satu hamba Allah tu, setiap kali orang datang ke masjid, satu masjid di Johor tu, semua penceramah luar tu dia suruh bawa ke rumah dia, sebab dia dah siapkan satu rumah dia tu, ada bilik dekat luar tu, dia buatkan cantik-cantik macam hotel secara percuma untuk penceramah-penceramah yang datang. Dia buat, tak ada bayar apa, lagi selesa daripada hotel. Memang cantik betul dia buat bilik tu, selesa, TV lah, apalah. Salah kita duduk dalam tu kan lama benar kan, sebab nak pergi ceramah kan. Ada orang tu dia buat, kenapa dia buat macam tu? Dia tak charge bayaran, kenapa? Sebab dia dah rasa kelazatan dia kan. Macam tu lah. Hamba Allah tu, dia boleh keluarkan duit dia, dia beli tanah dengan harga 5 juta. Lepas tu dia infakkan, dia niat, dia wakafkan untuk ayah dia, untuk mak dia. Lepas tu dia teringat, alang-alang tu dia beli satu tanah lagi 6.5 juta kan, dia niat wakaf untuk diri dia pula. Dekat tanah yang pertama yang 5 juta tadi, kos pembinaan masjid tu 50 juta. Untuk yang dia tadi, masjid tu dia bina 100 juta. Dah lah bina 1 juta, siap satu petak. Kalau dia mati besok, dia dah pesan ke orang kat situ tanam. Macam kita ada ni, dia siap reserve tanah kat satu dalam masjid, satu petak. Dia meninggal besok, tanam situ, dia kata. Kita pengurusi khairat kematian pun tak booking lubang kubur. Macam tu lah kan. Dia siap reserve, tuan-tuan kan. Bukan cakap orang, tuan-tuan, termasuk diri sendiri dia pun tak buat macam tu. Hebat tak hebat, tuan-tuan ya. Tu yang Nabi kata, orang yang paling cerdik adalah orang yang sadar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-27 Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud, dan bacakanlah ke atas mereka itu berkenaan berita dua anak Adam dengan kebenaran ketika mana keduanya melaksanakan ibadah korban, lalu diterima korban salah seorang dan tidak diterima korban yang satu lagi. Qabil berkata, nescaya aku akan membunuh kamu, sesungguhnya Allah hanya menerima dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Makna paling mustahak sekali apa? Paling mustahak sekali, macam kita beli handphone lah kan, beli handphone, benda pertama sekali yang kita akan tonyoh adalah setting volume macam mana, dia punya ringtone macam mana. Dan benda ni kita tak usik hari-hari. Hari pertama tiba-tiba tengok problem pula, kelabu skrin ni, kita perbetulkan balik skrin tu, kita betulkan balik setting dia. Macam tu juga dia. Paling penting sekali niat. Niat tu paling mustahak. Sesungguhnya daging dan darah itu sama sekali tidak sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah keikhlasan amal soleh dan juga ketakwaannya kepada Allah. Tu yang sampai kan. Niat tak betul, masuk bagian tu yang pengorbanan, yang terkorban tu tadi, itulah dia kan. Kenapa? Apa tujuan kau masuk korban? Yalah, wah tiba-tiba kau masuk korban, yalah biarlah orang tahu siapa paling kaya kat taman ni. Siap puasa dengan imam, minta tolong satu perkara je. Imam lah jumpa dia, imam lu kan. Imam cakap dengan dia, terima kasih lah sampai sudi sumbangkan, sampaikan tuan sanggup sumbangkan sampai 4 ekor. Ayolah, see the leg lah, dia kata. Tengok kaki lah, dia kata. Macam lah. Cuma satu permintaan daripada imam. Apa hal tu? Imam tanya, kalau boleh sebelum sembahyang raya tu umum lah dulu siapa yang menyumbang tu. Dia minta pula tu umum kan. Ya. Kebanyakan orang cakap jangan umum, cakap hamba Allah kan. Macam tu. Ada hamba Allah ni dah sumbang 4 ekor, tuan-tuan. 4 ekor siapa dia tu? Jadi dia macam tu. Ini kena sebut nama dia dengan nombor IC kan. Ada satu tu, kalau kita tengoklah macam sumbangan kan, sumbangan bantuan untuk mangsa banjir tu kan, kita pun tulis nama sumbangan.
Tapi ramai yang tulis hamba Allah, tapi masalah yang hamba Allah tu mesti singgit. Itu masalah, singgit dia hamba Allah. Singgit dia hamba Allah. Kalau yang banyak, nama, nombor IC siap dengan alamat nak dapat pelepasan cukai. Macam itulah kan. Kemudian dalam surah Al-Hajj ayat ke-36 Allah berfirman, dan kami jadikan unta yang dihadiahkan kepada fakir miskin Mekah itu sebahagian daripada syiar agama Allah untuk kamu. Pada menyembelih unta yang tersebut ada kebaikan bagi kamu, oleh itu sebutlah nama Allah semasa menyembelihnya. Ketika ia berdiri di atas 3 kakinya, maka apabila dia tumbang serta putus nyawanya, makanlah sebahagian daripadanya dan berilah bahagian yang lain kepada orang yang tidak meminta dan yang meminta. Demikianlah kami mudahkan dia untuk kamu menguasainya dan menyembelihnya supaya kamu bersyukur. Kan? Jadi seboleh bagilah ke orang yang meminta dan tidak meminta. Ada orang miskin yang minta, ada orang miskin yang tak minta pun. Dia senyap, nanti tu dah sampai bahagian kek dia. Kan? Itu sebabnya beza akikah dan juga korban. Akikah ni, daging akikah kita disunatkan bagi ke orang dalam keadaan dah siap masak. Masak manis, jangan podeh bona, walaupun sekampung tu orang Negeri Sembilan kan, walaupun di sekampung tu orang Melaka kan, masak manis supaya semua orang boleh makan macam tu. Tapi daging korban pula disunatkan lebih baik kita bagi dalam bentuk mentah supaya orang yang meminta dan tidak meminta tadi dia boleh jualkan ke, dia nak jual dapat hasil ataupun dia nak makan sendiri, dua-dua boleh. Macam tu lah tuan-tuan. Saya pergi Kamboja 3 tahun berturut-turut. Saya tengok tu sebabnya kalau ada orang nak menyumbang ke luar negara pun boleh, tak ada masalah. Sebaik-baiknya tolong saudara mara sendiri dulu. Kan? Tapi saudara mara sendiri rasa dah confirm dah bertolong, dah ditolong, ataupun dalam kampung, rasa taman perumahan kampung-kampung kita ni insya-Allah tak ada yang tertinggal, melainkan memang dia diam, dia duduk dalam payur kan, dia duduk dalam payur, dalam air tu betul tak keluar-keluar. Tu lain lah, tak payah tolong tu kan. Dia biasanya lubuk mana pun, corok mana pun kita boleh cari. Kalau kita tahu maklumat, dah dimaklumkan, kita akan hantar daging sampai kat dia. Kebiasaan dia macam tu, orang masjid akan ambil kira. Tapi tuan-tuan, di luar negara tu memang susah betul. Macam yang dibuat oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia tu kan, yang saya join dia orang itu. Ya Allah Akbar, rupa-rupanya dekat Chad, Mali, Kongo tu, macam kita nak bagi daging korban tu hari ni, nak bagi hari ni pukul 10 pagi kan, mulai 10 pagi nak bagi, malam tadi tengah malam dah beratur banyak, tengah malam tadi dah beratur. Kita pun tak ada macam tu tuan-tuan. Kita ni berobot-robot bahagian, sekarang sampai busuk daging tu dalam peti ais tak bermakan, berobot bukan main lagi. Di Kamboja lebih kurang lah. Di Kamboja pun sama. Pernah sekali tu kita sumbangkan, dia setiap kampung, alhamdulillah setiap tahun ramai orang pergi ke Kamboja. Dia ada satu kampung tu kita bagi sumbangan, masa tu grup saya yang pergi tu, kita bagi 100 ekor lembu. 100 ekor lembu dalam kampung tu. Tetapi hari pertama, kedua, ketiga dah selesai dah. Lebih kurang 95 ekor, yang lagi 5 ekor dia tinggal hari last day yang waktu kita datang daripada Malaysia ni. Grup ni datang untuk join sama, sembelih dan lapar. Kemudian di packing-packing, ditimbang. Budak kampung tu bawa naik motor, hantar. Bawa beras sikit, bawa duit sikit, bawa daging tu tadi, hantar ke rumah dia orang. Dia orang punya menangis lah tuan-tuan dan puan sekalian. Dipolok gitu. Ya Allah, dipolok, dicium. Macamlah kita yang beli lembu tu sekor. Tapi kita bagi punya susah tuan-tuan. Dia polok kita tu bau, jangan cakap lah kan. Mencakap betul tu orang ni, mak bau kau macam tu lah kan. Anak dia yang kalau yang darjah 1, darjah 2, dia yang telanjang lagi tuan-tuan. Masa tu sebelum PKP kita bagi kan. Memang ya Allah miskin betul. Bayangkan rumah ya Allah, rumah. Saya ingat dusun kita punya pondok kat dusun tu lagi lawa lah pada rumah tu. Jarang-jarang dinding. Yang jarang-jarang dinding tu 7 anak. Macam mana kaedah tu salah tanya tuan-tuan. Tapi macam tu lah. Itu belum cerita lagi kan, peti ais tak ada. Daging tu disimpan mana? Disidainya dekat tiang-tiang tu, dijemurnya. Kalau hujan orang angkat kain, yang angkat daging kan. Dia keringkan, dia buat sup berkali-kali sampai tinggal tulang pun diulang buat sup sampai dah tak elok lah. Macam tu lah dia orang makan daging.
Dan kebetulan nak keluar negara tak ada masalah, boleh masuk, tak ada masalah. Tapi memang betul dah lah miskin, bukan miskin duit, miskin agama pun dia juga pemahaman dia kan. Ada yang Melayu campar ni, ada yang cam 5, ada yang cam 7. Cam 5 macam kita semayang 5 kali sehari, cam 7 semayang sekali sehari, 7 kali seminggu. Tu cam 7 nama ada. Itu yang penting tu yang kadang-kadang yang negara Kemboja nak mengajar agama ni, dia hantar anak-anak yang umur 5-6 tahun tu, dia hantar belajar kat pondok kat Malaysia. Bila dah umur 17-18 tahun, balik semula Kemboja supaya boleh mengajar budak-budak kat sana. Kesian tuan-tuan, tengok susah, memang susah betul. Kita tengok kita susah, kita dikatakanlah, kata kalau ikut mak saya tu kan, ikut orang-orang tua-tua yang pergi ke Kemboja ni, suasana Kemboja hari ni, kesusahan dia tu lebih kurang Malaysia tahun 60-an macam itulah. Itulah keadaan Kemboja hari ni. Jauh tinggal tuan-tuan ya. Jadi salah satu tanda supaya kamu bersyukur masuklah korban ya. Itu sebabnya kita tengok Imam Al-Ghazali kata empat tanda syukur. Pertama terlihat pada lisan dia, alhamdulillah dia kata. Kedua, hatinya memperakui siapa yang memberi nikmat, siapa bagi, Allah. Dia bukan cakap sebab dia kerja rajin dia dapat bonus, tak, dia tahu bonus tu pun Allah bagi. Kalau Allah tak izinkan tak ada bagi dah. Yang ketiga, tindak tanduk perbuatannya melambangkan kesyukurannya kepada Allah. Ibadah, join korban, sumbang, macam tu. Tuan-tuan kalau tak mampu masuk satu bahagian yang 900, tuan-tuan ambil seekor. Dia macam tu je kaedah dia kan. Tak mampu seekor, tukar binatang tu, ambil unta, lebih besar sikit daripada tu. Maksudnya kalau mampu masuklah. Tak mampu seekor, ambil satu bahagian. Tak mampu satu bahagian, datang masjid, bajet-bajet pegang kaki je, kaki lembu tu tumbangkan dia. Kalau tu pun tak boleh, kau duduk kau tonong mata lembu tu. Contohlah kau tak boleh benar lah kan. Tak ya boleh, tak apalah, pergilah tolong ni lapah-lapah daging tu. Tak ya boleh, tak boleh lapah daging, tolong timbang-timbangkan daging tu. Tak mahu nak timbang daging tu, tak apalah, pergilah naik motor hantarkan daging tu ke rumah-rumah orang yang layak menerima, pergi hantar. Tak mampu juga, kau beratur ambil daging kau berambus balik rumah kau. Payah mana suruh, payah betul tuan-tuan kan, suruh ni pun payah kan. Itu pun kalau tak datang pun orang sampai ke rumah kan, meminta dan tidak meminta tadi kan. Kemudian kalau kita tengok dalil daripada korban, hadis korban riwayat Ad-Dailami, kita tengok Nabi sebut, gemukkanlah haiwan-haiwan korban kalian, kerana sungguh haiwan itu adalah kenderaan kalian saat melewati sirat, titian sirat kelak kan. Jadi makna kata pilih yang terbaik binatang korban kan. Yang tempang-tempang janganlah kan, cari yang elok ya. Macam mana nak cari elok tu? Tengok muka lembu tu sama, bukan tengok rupa dia kan, keadaan fizikal dia tu elok kan. Begitu juga kita tengok juga bagaimana dalam hadis korban riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, sabda Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan, mempunyai kelapangan, yakni mampu untuk join korban tetapi tidak melakukan korban, maka janganlah dia menghampiri tempat solat kami. Mana mustahak penekanan Nabi buat tu kan. Manakala mereka yang berpandangan bahawa amalan korban adalah satu amalan sunnah adalah berpandukan hadis Nabi, aku diperintahkan melakukan korban dan korban itu adalah sunnah bagi kamu kan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, maksudnya diwajibkan ke atasku supaya berkorban dan tidak diwajibkan ke atas kamu. Hadis riwayat Daraqutni. Maknanya bagilah kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Buat, rugi kita tak buat kan. Maka ibadah korban ini adalah wajib ke atas diri Rasulullah SAW, akan tapi hanya dianggap sunnah atas umatnya. Begitu juga hadis korban riwayat Al-Hakim, yang mana Nabi Muhammad SAW memerintahkan anak perempuan baginda Fatimah datang semasa sesi penyembelihan binatang korban, kerana bila darah pertama binatang tersebut jatuh ke bumi, Allah memberi pengampunan pada dosa-dosanya yang telah lalu ya. Begitu juga hadis riwayat Imam Ibnu Majah
Dari Zaid bin Arqam dia berkata, para sahabat Rasulullah SAW bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang ada pada korban itu? Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, ia adalah sunnah bapa kamu Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apa yang kami peroleh daripadanya wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagi setiap helai rambut ada kebajikannya. Mereka bertanya lagi, bagaimana dengan bulunya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, bagi setiap helai bulu ada kebajikannya. Jadi Nabi Ibrahim, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi Ibrahim bila dapat mimpi untuk menyembelih anak dia, bukanlah satu perkara yang mudah. Kenapa mimpi itu datang ke Nabi Ibrahim? Kenapa itu dianggap sebagai satu ujian? Bukan sebab kena sembelih anak sendiri saja, tapi untuk makluman semua, Nabi Ibrahim payah nak dapat anak. Berpuluh tahun dia dengan Siti Hajar tak dapat anak. Sekali dapat anak, taklah duduk sekali, sebab Nabi Ibrahim kena merantau berdakwah keluar, kan. Kemudian bila dapat menikmati kasih sayang dengan anak, bermanja-manja dengan anak bermanja dengan abah, tiba-tiba dapatlah mimpi kena sembelih anak. Bukan senang, tuan-tuan dan puan sekalian, bukan senang, kan. Jadi tapi Nabi Ibrahim ni ialah ini ujian lah, ujian. Maka kita tanyalah pada Siti Hajar, apa pandangan kau wahai Siti Hajar? Aku dapat mimpi kau nak sembelih anak kita. Maka kata isterinya, wahai suamiku, kalaulah mimpimu itu tidak disertakan dengan perintah Allah, maka anggaplah ia sebagai mainan tidur. Tapi andai kata mimpimu itu disertakan dengan perintah Allah, maka laksanakanlah ia. Macam mau membuat steady tak steady bini macam tu, kan. Abang mendapat seruan, abang kena pergi buat umrah ni, kena pergi bulan ni juga, dan abang pergi tak lama, dalam 10 hari aja. Apa pandanganmu wahai isteriku? Alah, pergi pula tu kan, macam tu lah ujian, macam tu lah, kan. Tiba-tiba kan, abang dapat mimpi kau nak sembelih anak kita untuk korban. Apa pandangan kau? Agak apa jawapan perempuan Melaka kan? Membuta atau tengah hari, membabitkan orang, marah lelaki itu. Sebab mimpi kita dengan mimpi Nabi Ibrahim tak sama, kan. Tak sama, tuan-tuan. Macam tu juga Nabi Ibrahim tanya pula pada anak dia Ismail, wahai anak andaku Ismail, aku sesungguhnya telah mendapat mimpi untuk menyembelih kamu pada hari untuk korban nanti. Apa jawab Nabi Ismail? Wahai ayahandaku, kalau itulah perintah Allah, maka laksanakanlah ia, kerana sesungguhnya aku tergolong di kalangan orang-orang yang sabar. Macam cuba anak kita, tuan-tuan. Halo, abah dapat mimpi ni kau nak sembelih kau untuk raya korban. Apa pandangan kau lu? Macam ni lah abah sembelih lah ngah, daging lebih, dia akan melapih nyawa dia, tuan-tuan, kan. Tak sama, tuan-tuan. Macam tu lah akhlak dia. Anak beranak ni, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail merendah diri dengan Allah Ta'ala, sanggup kalau itulah perintah Allah, laksanakan. Apa yang berlaku pada ketika itu? Pada ketika itu bising orang penduduk persekitaran, bising, gila Ibrahim ni, anak dia nak disembelih. Ini besok lama-lama besok mau kita pula disembelih ni. Orang mulalah bercakap-cakap apa. Macam tu juga masyarakat kita, buat benda baik pun bising. Tak payahlah, bagilah kat pusat penyembelihan tu, leceh kan. Ada kan macam tu. Tak payahlah, tak payah, tak anggapnya tak ada, hantar kat masjid lain. Macam tu, mungkin macam tu. Tuan-tuan, dekat sini setakat ni kita ada 3 ekor, 3 ekor lembu, 3 ekor kambing. InsyaAllah kita target menjelang hari berlangsung besok, kita akan dapat dalam 20 ekor, InsyaAllah. Saya dengar nampak cara ni malam ni dah berabut seorang sekor. Sabar lu, tenang. Saya ceramah dekat masjid di Sungai Penchala, 35 ekor, kan. Saya tu berapa hari siap ni? Sehari je. Mak ya, memang tiap-tiap tahun macam tu. Ramai betul orang lah, memang profesional lah, kan. Agak lah itu kan. Saya kat Jenderal Hilir tu, berapa ekor? 16 ekor. Siapa nak tambah lagi? Tak. Orang masjid kata tak nak, cukup betul. Kesanggupannya 16 je. Jadi itulah dia, kan. Yang boleh masuk lah, tuan-tuan. Belum pernah lagi sedekah ni memiskinkan orang. Buatlah, tuan-tuan. Saya dah rasa.
keluarkan duit kan, niat nak sedekah, licin duit dalam beg. Yang masa tu padan muka aku, cakap handa-wana dalam ceramah, sedekah tak miskinkan orang. Benda tu berlaku kat saya. Ni saya share. Memang bercakap senang tuan-tuan, bercakap senang, nak buat tu, tapi bila kita dah buat, alhamdulillah. Jangan kita tak buat. Saya cerita ni berdasarkan pengalaman saya dengan mak saya, dengan adik saya. Kita orang pergi Mekah, pergi buat umrah. Masa tu saya biasalah kan, adalah orang taja-taja saya pergi umrah kan. Orang ni, syarikat ni nak menaja saya ni sampai pukul 1 pagi nunggu kat Seremban, nak tunggu saya balik ceramah Tang Kelumpur, nak suruh saya sign agreement dengan dia tu, setuju kat kedai Tom Yam tu je tanya malam tu, tolonglah pergi dengan kami, tolonglah. Saya pun setuju. Dahsyat masa tu, bayaran jadi duta. Otak muka kat semua kan, otak. Masa tu saya dapat free 1 seat, saya bawa adik saya seorang. Lepas tu mak saya pun nak pergi, bayarkan tambang mak saya pergi sekali. Sebab mak saya masa tu pula sumbang, dia grup mengaji dia, grup marhaban dia, kongsi duit setiap bulan macam duit kutu tu lah, RM50, 100, kumpul berapa banyak nak bagi, kumpul sampai bulan 10, duit yang terkumpul taja orang kampung tu yang susah pergi umrah. Jadi mak saya kata, taja dah seorang, tapi siapa nak ikut dia? Mak saya tanya, takkan tak ada sesiapa ikut nak tolong jaga dia? Saya faham lah tu niat mak saya nak pergi tu. Saya bayarlah mak saya pergi. Tu yang kami bertiga pergi. Tapi memang mewah yang package saya pergi tu. Dahsyat. Seorang 2 katil. Seorang 2 katil, lebar macam tu. Pusing-pusing tak jatuh, macam tu lah. Punya lebar kan. Adik saya 2 katil, saya 2 katil. Tapi yang paling teruk ni lah, bulan 2 tahun lepas. Bulan 2 tahun lepas lah saya pergi. Kan masa tu baru lepas ada Covid kan, pergi kan. Saya satu bilik seorang, 5 katil saya seorang. Kira memang kena tidur tu ikut lepas waktu semayang lah. Pergi subuh katilnya, pergi zuhur katilnya, pergi asar katilnya, macam tu lah kan. Pueh betul tu. Macam tu lah. Dia bila mewah sangat pun tak boleh tuan. Bila mewah sangat kan, mulalah borek nak turun. Cuma ringkas cerita, saya dengan mak saya, dengan adik saya, kita orang makan tengah hari dekat Hotel Movenpick dekat Madinah. Lepas makan tengah hari. Lepas tu waktu break tu dah makan relax kat luar, mak rasanya tiba-tiba tak macam mana, bukan kata saya apa, tiba-tiba saya tergerak hati, saya cakap dengan mak, rasa nak sponsor lah family kita mana yang susah-susah tu, nak bawa pergi umrah, nak sponsor dia pergi. Mak cakap, kau yang main-main ni Madinah ni, kau cakap kau kena buat tau. Yalah, cakap nak buat lah ni, cakap. Akhirnya tahun 2019 barulah dapat, kira masa yang saya berniat tu 2017. Masa 2019 kira 5 boleh orang tu. 5 boleh tu. 5 boleh monung, 2 yang monung. Pertama saya, kedua buku akaun tu. Monung tuan-tuan, padan muka kau. Todonglah setan tu bisik, padan muka kau. Kau cakap ceramah kau cakap sedekah tak pernah memiskinkan orang. Apa kau tengok akaun kau, gilek apa tak ada. Monong tuan-tuan. Tapi masa tu lantak lah Dulu kan kena pergi bank, kena sign, bukan transfer online macam sekarang sana-sana. Pergi keluar kan, lantak lah pergi. Tapi bila sampai dekat KLIA, sebab bila ambil package 15 orang ni, saya tak boleh ambil package yang biasa-biasa, kena ambil yang okey. Ni saya pesan ni, siapa nak taja mak ayah pergi umrah, nak sponsor, bagilah package yang okey. Ni kau bagi yang paling murah. Acik itu sampai ke Mekah, dia tanya pun, Mekah mana? Pun dia tak nampak Masjidil Haram tu. Mekah mana? Mekah ni, Mekah lah ni makcik. Punya jauh lah, daripada subuh keluar, isyak kamu balik. Memang tak sanggup dia balik, jalan jauh, ada macam tu. Jadi saya bagilah package yang okey, 9,000 lebih seorang, 9,800. Jangan dijumlahkan, macam tu lah. Tapi bila sampai di KLIA, tengok semua pakai kaedah ihram kan, masa tu separuh perasaan duit habis itu hilang. Separuh tau, mana separuh lagi ada, baru separuh je hilang.
Tapi bila sampai je di Jeddah, sampai je di tanah suci, bila dengar mutawif ni bagi taklimat dalam bas, saya nampak semua menangis, mengalir air mata. Ada yang tak pernah naik kapal terbang, naik terbang kali pertama tauhid pergi Mekah. Bayangkan bila nampak dia menangis tu tuan-tuan, hilang tauhid dah pasal duit habis tu, tak ada perasaan apa dah, okey. Tiba-tiba 4 hari lepas tu, siapa nak pergi Taif kena bayar 160 rial seorang. Mula berdarah balik hati saya tuan-tuan. Sebab bila tanya dia orang, tak apalah, lain kali je lah, saya tahu sebab dia orang tak ada kemampuan nak bayar. Jadi saya bayarkan jugalah, biar dia rasa pergi Taif. Pergilah Taif. Tapi betul demi Allah ni, kat masjid saya sebut ni tuan-tuan, sampai di Malaysia tak sampai pun 3 bulan Allah ganti balik duit saya. Saya pun tak tahu pada mana datang. Iyalah, tahulah ceramah ke, kan orang suruh buat review ke, buat program-program tu ada lah kan. Tapi tak sangka tuan-tuan, 3 bulan Allah bayar balik. Masa tu tak ada lah cakap bujur balik modal, tak tuan-tuan. Masa tu saya cakap kat hati saya, siapa lagi aku nak tolong bawa pergi umrah lepas ni, ya Allah, tolong jangan angkat tangan ya. Ni contoh kan. Dan ini cerita 2019 lepas tu Covid kan. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari tu bulan 2, Alhamdulillah saya pergi umrah sekali lagi. Iaitu bulan 2 hari tu saya pergi dengan 45 orang ahli keluarga saya. Tu buat saya kata kan, kebanyakannya tu sponsor. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau rasa kepala poning tuan-tuan, sedekah. Rasa-rasa banyak masalah hidup kan, sedekah, masuk korban. Betul, tak ada masalah dah, masuklah. Berkira gila 800 mahal lah, 9 lagi gila 900 tak yahlah kata. Kita berkira dengan Allah. Kalau kita kata mahal, Astro full package. Kau tengok bola kadang-kadang channel tu kau bayar 250-220 ringgit sebulan, kadang-kadang kau tak tengok pun kan. Kalau kau bayar 6 bulan ni 220, kita ambil 200 lah kali 6, 1,200 lebih pula 300 duit banyak kat masjid. Apa masalah? Top up internet macam nak mati, macam gila babi dah tak ada internet. Jap top up. Nak tengok drama, jom tonton perempuan itu. Tengok drama tu kan. Panjang lelaki je jahat, asal curang kan lelaki. Yo kan, macam lah lelaki ni tak ada perasaan. Imam ni semua lelaki ya kan. Iya tuan-tuan, tak baik betul. Tak lama tu saya cakap, kalau Kak Irma Fatimah tu buat drama tu, perempuan itu kau tunggu sampai suruh buat satu drama lelaki itu. Macam tu lah. Agak lah kan. Macam tu lah tuan-tuan ya? Sedekah lah, jangan risau. Dan sembelih kan, kalau kita nak tengok bila kita hukum hakam dah korban ni, sembelih lah pada tarikhnya. Senang macam ni lah, sebab banyak lah lembu kita nak sembelih, kita start daripada sekarang. Senang, tak adalah kelang kabut pagi raya tu. Jangan kau baik panggil macam tu ya. Mestilah dilaksanakan pada hari raya haji 10 Zulhijjah atau sepanjang hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah kan. Buat tuan-tuan. Kalau kita semayang sunat, kalau kita bezakan Aidilfitri dengan Aidil Adha, kalau Aidilfitri kita disunatkan makan sikit pagi sebelum pergi semayang raya. Jamah dulu, nak bezakan pagi Aidilfitri dengan pagi Ramadan tu, jamah sikit. Kalau ikut sunnah 3 biji buah tamar. Tetapi bila Aidil Adha kita disunatkan jangan makan apa-apa pagi tu, sampailah kita sembahyang hari raya. Dan lepas tu lepas dengar khutbah makanlah. Tu sebab imam tidak digalakkan baca ayat perpanjang pun pagi raya. Dia ada hal dibantai lah baca kan. Imam ni aduh, dan baru nak ikut sunnah ni dibantai baca ayat panjang, lupa pula tu. Dah lupa diulang lah balik tu lah kan. Macam tu kan, lupa lah tu kan.
Tak adalah kan, insyaAllah imam pun tahu. Imam dia baca surah panjang pun biasa copek berkacang. Kita mengangkat ain atas a, ain bawah i, ain depan u. Tak ada kan. Imam kita semua hafaz Quran lancar kan. Kita baca Yasin, tiba-tiba iza arada sya'na ayakula lahu kun fayakun. Baru Yasin ni kan, langkau banyak betul je dah. Kita gambar terupa macam mana menterdarah hayati, isi perut, lembu semua ditarah kan. Macam mana tak terupa. Cikedi semua boleh makan. Budak-budak tahfiz ni kalau ikutkan mana boleh makan, mana-mana yang bukan organ dalam tu, mana boleh makan. Kita yang tua tu yang pokat apa payah nak ingat Ustaz apa tak, semua bono ditolan lah kan. Dah tu yang sadap kan. Boleh macam mana kan. Nak hafal Quran yang tu lah tuan-tuan. Boleh tak? Boleh kata. Saya pergi ke pesantren di Jawa Barat itu di Indonesia, dia kata boleh. Dia kata Ustaz bagi 2 tahun ke 3 tahun boleh. Dia kata duduk kat sana. Seronok duduk kat pesantren tu. Saya seronok pergi Indonesia sebab apa? Sebab orang tak kenal saya tuan-tuan. Seronok turun kat Singapura berkerja. Woi, Ustaz TikTok ni, Ustaz TikTok panggil aku. Sabarlah kan. Sampai dekat Indon tak ada, saya tak reti. Sebab Indonesia negara besar. Duduk pula dekat pesantren kat Jawa Barat tu, rupanya dekat pesantren tu ada 600 ke 800 pelajar, 30 daripadanya pelajar Malaysia. Dan dapat sumbangan banyak daripada konglomerat daripada Malaysia. Desain bangunan ni pun desain berbagai bentuk bangunan dekat Malaysia. Cantik. Memang cantik. Dia punya suasana macam bukit tinggi tu dengan pokok-pokok pine tu, lawa apa tu. HP-nya ni ambil pak, handphone pun tak boleh pegang. Tontoram jiwa tuan-tuan, tak ada handphone. Iya tuan-tuan, kita ni saya tengok nyawa handphone ni kan, paning kepala. Kadang bergaduh tu lelaki bini, sampai hati awak tak like post saya. Bergaduh tu, tak like post jadi hal. Tak faham kan. Tentulah tuan-tuan. Jadi kemudian sembelih haiwan yang terbaik dan sihat. Pilih haiwan yang terbaik. Haiwan terbaik adalah pada haiwan yang terbaik. Saya nak boli ni lah. Kau boli dekik ni boli dekik kawan ni Kawan tu bukan Islam, saya tak nak sebut lah bangsa apa kan. Murah lembu seko 1,500 yo. Apa tak dicuri ke orang. Ada hamba Allah ni dicuri daripada orang lain. Waktu orang sembahyang Jumaat kat Pilah, ada satu kes kat Pilah tu, orang tengah sembahyang Jumaat dicuri, tahu daripada apa? Dia enjet lembu tu, dilipet kaki masuk dalam wira. Dalam wira lembu tu. Lepas tu pengsan lembu tu masuk dalam wira, sumbek sampai dekat tampek dia keluarkan balik dah soda-soda. Macam tu haru lembu tu bangun. Apa tak dia lipet tuan-tuan. Nak cari murah boleh kat sini apa tak? Korban bagi yang terbaik. Sedekah ni bagi yang terbaik. Macam kita lah bagi jiran tetangga kita, bagi masakan kan, bagi yang terbaik. Assalamualaikum. Dah kita pandai masak tu, nyaha spaghetti dia, itu kan masak tu, itu lotak-lotak ya, pemalih punya masak berbondo nya asam pedas daging tetel. Coba betul. Makasih lah, saya memang suka asam pedas ni, sedap sangat ni. Mihun Singapura okey lah kan. Salamak cili api ni, rondang itik dengan sayur maman, rondang maman. Baru betul kan. Buat yang terbaik. Dah tahu penceramah Samsul Debat jarang-jarang datang, bagilah masakan yang terbaik. Takat mihun berbando ni contoh kan, bukan mihun kan, tak kan, tak bukan okey, macam itulah kan. Iya, jiran sebelah rumah tu bagi yang terbaik. Assalamualaikum kanap ni apa benda ni kuih lapis ya Allah, sampai seloyang kau bagi akak apa banyak bon. Bukan apa, kebetulan tak jadi bagi orang apa. Bagi yang elok bagi ni kan. Durian ni kebetulan ada berbuah lah dia balik kampung tu. Jenis apa ni? Blackthorn kata kan. Blackthorn, kucing lolap lah, apa kucing tidur. Kucing lolap, kucing tidur.
Lepas tu Kim Hong. Wah, iya. Saya suka yang pahit sikit. Ambil lah tu, sedang elok. Macam tu lah. Ya tuan-tuan. Kampung Batu Kikir, arwah atuk saya, kampung arwah abah saya lah kan. Sepupu saya pergi lah tunggu durian tu. Tunggu durian, memang durian kampung sedap lah kan. Bin dia dengar pukul 3 pagi tu. Bin pukul 5 pagi. Banyak tu bin. Keluar lepas subuh tu dah siap lungguk durian tu. Domam dia balik Soman. Saya cakap arwah atuk tolong susun untuk kau tu. Saya kata kan. Mana kau nak azan tu kau tak payah jalannya. Jadi korban terbaik adalah haiwan yang terbaik. Haiwan korban perlu sempurna dan tidak boleh ada sebarang kecacatan, termasuklah tanduk patah ya. Kemudian haiwan ternakan sampai umur sembelihan kan, umur di mana saiz haiwan berkenaan sesuai dijadikan korban lalu diagihkan. Kemudian membahagikan daging korban secara adil. Bila tak adil itu yang jadi itu kan, pengorbanan yang terkorban tadi bagi secara adil. Satu lagi orang yang melapah tu, bin pam zrap, tolak belakang apa hal kan, itu semua tu kena jaga. Jangan tamak itu satu. Yang kedua, jangan sombong. Minta maaf lah setakat 3 ekor tak mencabar tu, kita orang biasa 7 ekor habis lah. Nak belagak-belagak apa pasal? Minta maaf lah, kita orang binatang-binatang Malaysia ni kita dah biasa sangat lah. Kita orang sekarang tahun ni korban 5 ekor unta dia punya belagak tu habis lah kan, belagak lah tu. Belum cerita yang seorang lagi tu, dia sekejap ambil gambar ya. Dia ambil gambar, lepas tu dia post. Sesungguhnya daging dan darah tidak sama sekali sampai kepada Allah. Okay. Gambar dia macam yang pegang daging. Allah mak jobo pula kan. Jobo ni macam ni 9 belagak lah kan. Konten, ada orang macam tu konten. Alhamdulillah masuk dalam, alhamdulillah berjaya juga sumbangkan 5 ekor lembu pada kampung ini. La ilaha illallah, kenapa kau ni? Kan? Itulah dia. Kemudian niatkanlah kerana Allah Subhanahu wa taala, bukannya niat nak berlumba-lumba, nak berlawan-lawan siapa lagi handal. Tidak. Kan? Macam tu. Sekarang ni lupa orang nak niatkan Allah. Saya baru ceramah 2 hari lepas, saya ceramah di Putrajaya kan. Alangkah ruginya bila orang tu bekerja, benda baik yang dia buat bagi servis pada masyarakat, bekerja 30 tahun, bekerja berkhidmat untuk orang ramai, bagi kebaikan pada orang ramai, kerja tekun 8-5 sehari, kadang-kadang balik malam, tapi terlupa niat kerana Allah. Allah ruginya, rugi kan. Macam tu juga ni pengajaran ni. Tu yang saya baca satu buku tu, hidup dengan bismillah. Kadang-kadang kita bismillah, kita sebut dia jadi prosedur je. Bismillahirrahmanirrahim kan, Bismillahirrahmanirrahim Ustaz Enjin kata, tapi dia terlupa niat dengan nama Allah, terlupa. Dia cuba macam I love you too, tahu jawab ya, tapi dalam hati sayang pun tak sampai dah. Itulah yang berlaku pada Emir dan Khalish dalam perempuan itu. Saya tak tengok dah orang share dalam TikTok kan. Bila melafazkan kata tu tapi hati tak rasa, payahlah kan. Itu sebab bila kita soboleh tu kan, soboleh lembu tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak memuji Allah tu, kau tak ingat Allah juga tak tahulah kan. Macam tu lah lillahi ta'ala. Macam tu juga orang menikah pun lupa niatkan Allah, benda baik tu. Tu sebab baru 2-3 tahun dah bercerai. Yang seorang tu 3 bulan cerai tu kan, 3 bulan cerai. Paling pecah rekod di Terengganu satu kes hari ni. Tak ada yang terbaru kan, baca tak semalam, baru lepas nikah, dia baru nak baca lafaz taklik tu kan, nak baca ikrar taklik tu, baru nak baca
Todongan pula keluarga perempuan, hantaran tak cukup 1,000, dicorai hantar lah 3 ke situ. Tercabar kat keluarga lelaki tu kan, nampak tak Iya betul. Dia punya mas kahwin RM22,222.22. Hantaran enggak ini heboh kat orang tu. Hantaran tak cukup 1,000 tu. Langsung dia corai kawan tu, talak 3 tu. Ya susah betul tuan-tuan. Nak cakap apa? Niat kerana apa? Niat kerana Allah. Kenapa kau nak kahwin? Imam tak tanya imam yang nikahkan orang, dia tahulah kenapa kau nak kahwin. Kek Seremban banyak interview kan. Kalau imam tu ada seorang tu, aku nikahkan kau dengan mas kahwin tunai. Budak tu pandang muka imam. Lepas tu dia angguk je. Kalau kau ngangguk macam ni sampai besok kau tak nikah ni tu. Asal kau tak jawab? Dia kata. Dah imam tak honjut dia tu. Dia kata dia tunggu imam honjut tangan tu baru dia jawab. Siapa ngajar kau? Ada tak dalam rukun nikah tu honjut baru jawab? Ada tak? Tak kan. Tu semua tu main ikut-ikut dong cakap Pak Long Pak Saudara tu. Imam dulu honjut kan dia suruh honjut. Dia tak honjut. Senyap tu dia angguk tu. Tak dapat dah. Kan? Yang apa dia tanya macam-macam sampai berapa puluh lah budak tu. Iya, tanya berapa banyak imam kalau nikah kawan, tanya berapa banyak. Sila pilih sampul yang mana. Bayangkan kalau pilih sampul kategori akidah lah ilallah, mati budak tu berapa puluh. Kan sila rujuk kepada slide tu. Ada slide kan. Dia tanya kenapa kau nak nikah adik, cuba cerita kenapa nak nikah. Mak bising. Sudah. Masa bila mak tak bising, Nana lah mak Melaka memang bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Sampai tua lah. Sampai tua lah tak kahwin. Bila kau nak kahwin? Sudahnya bila kahwin, bila nak beranak? Bising lagi. Dah beranak laki anak kau, bila nak dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak kau jauh kau. Salah pula beranak tu. Yang seorang tu kenapa kau nak kahwin? Kau kawan habis semua kahwin nak dengan saya yang belum kahwin. Yang seorang kenapa kau nak kahwin? Umur dah banyak dah, bila lagi nak kahwin? Yang seorang tu kenapa nak kahwin? Garam tengok budak perempuan tu lagi tahu. Susah nak jumpa. Kenapa kau nak kahwin? Mam, insya-Allah saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Tu kena faham. Sebab tu jawapan yang dia ada tuan-tuan dan puan-puan kan. Jawapan lain dia tak berani bagi. Tapi tu boleh cuba lah. Lopeh tak lopeh saya tak tahu dah ya. Ini contoh lah kan. Lopeh tak lopeh tak ada jaminan lah tuan-tuan ya. Macam tu. Niat dia memang kerana Allah, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk. Kalau tidak habislah, terkorbanlah pahalanya. Menunjuk-nunjuk hidup kita ni, jangan nunjuk-nunjuk tuan-tuan, tak ada point. Tak ada point. Kan? Satu lagi jangan mengungkit. Masjid ni tahu tu tiap-tiap tahun tak pernah aku tak bagi. Wah, ayat kan. Jangan macam tu. Jangan. Macam orang perempuan lah. Marah-marah ngungkit, marah-marah ngungkit. Aduh. Macam-macam terdarah macam-macam. Hari masaan. Nampak semua cerita. Abang sakit belakang macam nak mati benar ni. Saya yang picit kan. Malaikat padam tu. Pahala picit tadi padam. Saya masak untuk abang hari-hari. Padam pahala hari-hari. Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Habis padam pahala beranak. Lagi rugi. Cuba tengok orang lelaki. Mana dia nak ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula aku nak ungkit ni tu kan. Tapi tak payah lah, tak payah. Muflis pahala. Buat apa? Kan? Dah bagi senyap-senyap lah. Kan 7 golongan yang mendapat naungan Allah tu. Pemimpin yang adil, orang muda yang menyibukkan diri beribadah pada Allah, orang yang hatinya terpaut pada masjid, orang berkasih sayang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya tapi dia tolaknya kerana takut kepada Allah. Kan? Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun dia tak nak, yang buruk lagi tak selera. Macam tu lah kan. Yang keenam, tangan yang memberi sumbangan tanpa pengetahuan tangan kiri dia, makna menyembunyikan sumbangannya. Itu paling baik sekali. Habis yang tunjuk-tunjuk tu tak elok lah. Tak semua ada orang dia tunjuk tu dengan niat supaya orang lain ikut dia. Tu dibenarkan kan, baik, tak ada masalah. Jadi kan, ini semua konten ni mana kau tahu dalam hati dia kan. Dan yang ketujuh, orang yang basah pipinya air mata ketika duduk bersendirian menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tu yang keenam tu, bagi tu kalau boleh sembunyikan, rahsiakan sumbangannya.
kan, dia bagi, dia pas kat orang ni ada hamba Allah ni bagi, macam mana, bagilah daripada sumber yang baik. Duit rompakan bank 10 tahun dulu dia bagi, saya niat ambil korban, mam, jangan buat-buat kan. Ya, main nombor pula, dia mimpi pula. Dia burak dengan masa tengah parking motor tu, dia tanya kawan-kawan, kawan nak kau berapa orang lah? 3 orang. Kau 4 orang. Kau belum ada rezeki lagi, kau 5 orang. 3405. Kono pula tu, kono dah, kono tu dia belanja lah JK Masjid, orang hajar tu. Aduh, siapakah yang patut berkorban? Orang Islam dan juga orang yang berkemampuan dari segi harta. Apakah kelebihan-kelebihan kita menyertai ibadah korban ni? Pertama, berkongsi rezeki dan nikmat Allah. Berkorban didik kita, rezeki adalah pemberian Allah, maka ajar kita tidak sombong dengan hasil titik peluh kita, maka kita kongsikan dengan orang lain. Jangan risau. Kalau kita yakin dengan Allah, maka sudah tentu kita yakin dengan ayat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kan, kalau kamu bersyukur, aku akan lipat gandakan lagi. Tapi kalau kamu kufur, kamu tidak syukur, maka azabku amatlah pedih. Kedua, didik diri kita untuk jauhkan diri dari harta. Daging korban lebih afdal sedekah pada orang fakir miskin. Didik kita agar tidak mementingkan diri, supaya kita jauhkan diri pada harta. Jangan terlampau sayang dengan harta kita, kan? Jangan terlampau sayang dengan harta sampai masuk habis goput karat. Kereta lama, kereta baru berapa lama baru 5 tahun dah ada orang buat kereta kita jadi taksi. Belah standard kereta aku taksi je kan. Nak buat macam mana kan? Kita belagak-belagak, rumah kita besar. Dulu Melaka ni, masa saya duduk belajar masa dekat UiTM dekat London dulu, London Lalu Gajah Melaka, lendu saya round dekat bandar Lalu Gajah tu, pergi air Pak Abeh, Tabung Naning, semua tengok kan. Ya Allah, banyak rumah besar-besar sebiji-sebiji. Aku kalau ada duit besok aku nak beli. Sebab rumah Melaka ni kan dia paling dia, walaupun rumah kayu cantik, dia punya laman bersih. Tuan-tuan tahu tak kenapa sejarah rumah Melaka ni bersih depan rumah? Sebab dulu zaman Portugis dulu dia memang ada tukang penyapu. Lah, tak tahu ke? Dia tiap-tiap pagi, orang Portugis tu ada satu pandangan. Datuk Sulaiman lah, Datuk Sulaiman Ali dulu dia cakap dengan saya, memang dia datang, dia bawa penyapu, dia akan kotuk, dia akan dondol lah orang yang tak bersih laman dia. Yang kata maklum saya pula, memang dia bawa senapang betul. Siapa rumah yang tak bersih ditembak. Itu sampai sekarang laman orang Melaka bersih-bersih. Tu saya kata, lawa betul rumah ni, aku ada duit, so aku nak buat rumah macam ni. Hari ni orang peduli pun tak rumah tu. Sebab apa? Dah berlambak dah rumah yang lawa-lawa kan. Tengok dekat keliling ni Masjid Saidina Ali ni, dulu bukan mana ada macam ni jalan dia. Dahsyat sekarang. Saya tengok kereta api tu separuh punya dahsyat. Separuh yang kereta api yang apa tu, yang kat atas tu, sampai situ je kan. Tak tahu lah dia nak on the way tu, nak siap tu. Itu kalau tak betul-betul tu terbang semua tu jalan kan. Macam tak lah kan. Tak, zaman berubah kan. Kita rasa handal, kan ada lagi handal kan. Pangkat kita tak usahlah hebat mana pun kita sementara. Dia nombor 1 kat pejabat tu, tiba-tiba kat ujung tiang tu dah pencen dia apa kan, sampai masuk pencen. Saya dulu pun pengarah undang-undang, legal advisor, I'm a qualified lawyer, sampai masuk dekat pesara, tunjuk kat hotel dapat 10% diskaun. Dia apa sampai masuk kan. Tu dia. Kemudian yang ketiga, dapat menguji iman dan mental orang yang berkorban. Kan, ada syarat sah yang perlu dipenuhi, bermula dengan pemilihan haiwan, proses sembelihan dan juga agihan daging. Ya, tu orang tua dulu apa, kalau lihat benar lembu tu nak tumbang kan, menggelupur-gelupur dia, macam itulah sifat tuan dia tu, yang lama letak kek lembu tu. Ya. Ada satu kek mantin, lembu tu melompet punya tinggi pagar tu, hilang. Bayangkan punya keazaman tu. Sebab kita sembelih binatang korban ni jangan roket-roket dengan binatang lain. Kalau kita tengok Nabi nak sembelih unta, dia tariknya unta tu, sekor yang nak sembelih tu bawa jauh daripada tu
Kemudian dia topuk. Nabi topuk, bila unta tu pandang tu paling zap sekali, pisau kalau tajam, zap, tumbang seekor. Macam tu kita semboleh depan member lembu tu, bukan member kita. Macam mana tak mengelupur lembu yang lain tu? Kan semboleh ayamnya, tengok dia asah pisau depan korban, je dah. Macam mana tak huru-hara ayam dalam tu. Tu lah dia kan, rupa sampai macam tu sekali Islam ajar. Tengok Nabi, tengok adab Nabi nak semboleh pun macam mana kan. Macam tu lah. Semua ni nak menguji iman dan kesabaran orang. Bukan senang. Lembu ni payah dah tumbang, togak dia balik kan. Kita tumbang ni mop dah menyepak berapa orang yang kena tu, pecah tolur orang tu lah, pecah. Iyo tuan-tuan, jangan main-main tu, sebab kena pandai hati-hati tu. Kita nampak binatang tu macam tu, tapi dia nampak binatang tu slow, tapi kaki menendang kuat. Jangan main-main. Macam saya pergi ni lah, pergi ke Bukit Merah kan, tengok orang hutan tu. Orang hutan, rupanya orang hutan yang umur 6 ke 7 tahun tu, dia punya kekuatannya adalah 4 ke 5 orang dewasa, kekuatan seekor tu. Tu dia tanya, siapa nak MC 3 hari? Kenapa lah? Bagi dia lampang kau sekali lah. Ilah sabarlah kau. Itu lampang bukan apa tu, pengsan pun tu. Ya kan. Orang hutan tu saya tahu, rupa-rupa yang bertino sama macam manusia, semua sama. Datang period semua sama. Orang hutan pun pandai period tu. Allah Ta'ala bagi beza 98% dia sama macam manusia, 2% dia tak sama, dia tak boleh cakap, dia tak boleh ni. Lepas tu dengan fizikal bulu dia tu lah. Raman tu kan, raman tu rupa, kalau tak faham lah raman, kan, tu yang beza. Kemudian membudayakan syiar Islam dalam masyarakat. Berkorban sunnah yang sentiasa dilaksanakan baginda Nabi. Pelaksanaan korban setiap tahun secara tidak langsung menghidupkan Islam, budaya hidup Islam kan, masuk korban. Dan kemudian merapatkan silaturahim di kalangan orang Islam. Dia memerlukan tenaga yang ramai. Bayangkan nampak ya 3 ekor, tapi berapa orang yang kena uruskan? Kalau lah ramai yang uruskan, copek lah habis. Bayangkanlah yang 35 ekor tadi boleh selesai sehari, mana berapa ramai tolong tu? Dia fikir kan? Sekarang ni yang jadi tak ramai ni bukan salah masjid, tak, sebab taman perumahan terlalu banyak. Lepas tu setiap taman perumahan tu sibuk nak buat surau agak. Dia tak nak pergi masjid, tak, surau kita pun kena ada, dia kata. Buat kat surau, sudah surau lagi banyak ada masjid, dia punya lembu dia lagi banyak kan. Macam masyarakat sekarang lah, satu taman perumahan kalau boleh nak sekolah kat situ. Hari ni tuan-tuan tak nampak tuan-tuan. Hari ni satu taman tu ada sekolah, kita tak nampak hari ni. Tuan-tuan tunggu 3-4 generasi lagi. 3-4 generasi lagi semua pindah keluar pergi pakan, semua pergi kerja, tak duduk situ, tak ada budak dah, sudah cikgu lagi ramai daripada budak. Itu yang berlaku di banyak negeri sekarang ni. Di Johor pun ada satu sekolah, cikgu 15 orang, budak 7 orang. Berabut nak mengajar budak tu. Mengajar apa? SKM, sekolah kekurangan murid. Benda tu akan berlaku kat negara itu sebab sikit-sikit buat sekolah. Dengan ini saya meluluskan peruntukan sebanyak 18 juta untuk pembinaan sekolah ni. Orang pun tepuk tangan. Ya, dulu mana ada, dulu sekolah semua je jauh. Saya duduk kat kampung Pancu, mak saya tu sekolah kat Parui. Tu sebab kita dulu ada skill naik bas. Kita naik bas tahu nak tekan loceng bila. Kan, kalau copek tekan loceng awal nak turun jauh nampak. Kau lambat tekan terlajak kan. Ya Allah, jauh kan. Budak sekarang mana tahu tekan loceng naik bas. Kan, mana tahu tuan-tuan. Kita dulu, zaman kita dulu nak tahan bas macam mana? Tak nak, bukan tu bas tu. Masa zaman Pathap Thailand dulu, kan ada loceng lagi masa tu. Sampai tuan-tuan, saya dulu naik bas, saya pergi main takraw main. Kalau ada tournament naik bas saya pergi. Dulu lah. Masa tu lah baru aku tahu polik-polik nama tompek ni. UITMA masa main takraw, UITMA lawan Pokok Mangga B. Apalah Pokok Mangga nama tompek ni? Macam tu lah. Aduh, dulu kan. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Seronok saya duduk melakor makan sadap. Saja bagi Hindu kau ajak nak makan ni.
kan? Silaturahim jiran tetangga, ahli karyah dan jurang antara mereka yang berkemampuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka dalam bab korban ini tuan-tuan, kita kena apa? Kita kena ingat, sesungguhnya daging dan darah sama sekali tak sampai kepada Allah. Yang sampai hanyalah amal soleh, keikhlasan kita dan ketakwaan kepada Allah. Penting yang balik pada niat. Elakkan diri kita, rosakkan ibadah korban kita tu dengan beberapa perkara. Pertama, tamak nak ambil. Minta boleh minta tuan-tuan, cakap dengan imam elok, mam, kalau boleh mam, saya nak bona lah hati lembu tu, kalau boleh nak paut tu, boleh tak mam masingkan sikit untuk saya, insyaAllah tengoklah nanti kalau ada rezeki adalah macam tu kan. Sekali tak dapat, sebulan tak datang masjid, kau cik hati dengan imam, la ilaha illallah, sabarlah aku kan. Jangan macam tu, kalau dapat, tak dapat pun tak apa, macam tu ya. Begitu juga kan. Yang kedua, jangan berpura-pura sibuk dengan konten, nak tunjuk kita paling beriman sekali kan, nak tunjuk kita lah yang paling yo sekali lah korban ni. Kalau boleh elakkan, jangan terbabit dengan mana boleh merosakkan pahala korban kita. Dan begitu juga jangan kita berlumba-lumba nak tengok siapa lagi handal, tak perlu buat tu, sebab kerana syiar, kita nak sebarkan syiar kan. Itu orang cakap ini semua kan tidak menghormati hak asasi, dia kata. Dia tak tahu cara kita nyembelih lembu tu pun semua teknikal dia lebih sopan daripada orang yang menyembelih dekat tempat slaughterhouse tu kan. Iya tuan-tuan kan. Itu sebabnya kita, masa saya kerja PBT dulu, saya jadi pengarah undang, kita tarik berapa banyak lesen sembelih ayam tu. Sebab apa? Kita sembelih ayam tu, kita bagi lesen tu, kita bagi sijil penyembelihan ayam tu setelah dia hantar kursus teknik dia macam mana. Bayangkan pukul 5 pagi ayam sampai 5 pagi sampai pukul 6, kau boleh sembelih 2000 ekor ayam, kau buat macam mana? So bila kita kira sembelih tu, memang ini tak ada kaedah ni dah, memang dia belasah ni, seram, memang di kungfu apa tu. Kita tarik balik. Ya, sebab penting tuan-tuan, penting ya? Bukan nak ngajar. Dan satu lagi yang paling mustahak, perbetulkan niat. InsyaAllah kebanyakan orang yang menyertai ibadah korban tak ada dia nak kerja faedah dunia. Betul ke tak? Cuba fikir balik, apa faedah dunia dapat? Kita menyertai ibadah korban tak ada faedah dunia. Mana faedah dunia? Cuba cakap dengan saya. Kecuali yang tadilah, yang glamour, nak glamour tadi kan. Tapi orang yang masuk korban, insya-Allah untuk akhirat. Melainkan orang yang bolo kobau, bolo lembu. Dia mungkin ada keuntungan, mungkin. Itu yang dia kena jaga diri dia betul-betul. Ini untuk korban ni sebagini. Di Limbang saya pergi hari tu, kobau lagi murah daripada lembu. Sebab lembu susah nak jumpa. Kobau lagi common dekat sana. Tu sebab dia letak tugu kobau kat roundabout itu. Jadi bila kita kerja manfaat akhirat, kita kerja untuk bukan dunia, sejajar dengan apa yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 20. Allah Ta'ala sebut, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya apa? Dunia pun dapat insya-Allah. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana kita nak? Kerja akhirat, dunia pun dapat. Kerja dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Jadi itu mustahak ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham dah tu cara tenungan yang tepat kat mata saya tu, saya faham. Kalau dah contoh tak berkodib tu kan, macam tu. Kalau yang Chenia duduk tu step-step awal nak tidur tu kan, macam tu. Jadi apa pun dia ada satu doa hilang ngantuk tu, kalau bercakap kat depan kita baca doa tu, songalah orang yang dengar tu. Pernah tak Ustaz Ustazah Hajar doa tu? Pernah tak? Tak pernah. Doa ni senang ni, wabil lahil taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu doa. Kalau baca tu togak tu dah habis kau, jaga dah tu. Tapi saya belum baca doa tu. Sebab saya tengok elok sogar, saya tak baca lagi lah kan. Macam tu lah, gurau tuan-tuan. Ya, jadi mudah-mudahan jangan sampai kita berkorban tapi pahala kita, apa benda baik yang ada dalam tu pun terkorban sama. Jangan ya. Mudah-mudahan perbetulkan niat kita. Inna a'malu bin niat. Sesungguhnya satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Dan Nabi pernah sebut kan, tidak ada lagi penghijrahan selepas Fathu Makkah. Nabi kata
Yang ada cuma niat dan jihad. Niat yang baik dan perlaksanaan, penjihad nak melaksanakan, itulah yang ada pada hari ini. Maka kalau boleh join korban, joinlah tuan-tuan. Rugi kata join. Percaya cakap saya, rugi masuk. Dan jangan lupa Nabi pun pernah sebut sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Salah satu sedekah kita korbanlah. Jadi tuan-tuan dan muslimin, itu saja daripada saya. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Jadi sedikit makluman saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masuk nanti di luar sana, seperti biasa ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada